Saya suka jadi penceramah, jadi ustaz, saya suka. Habis mengajar balik tidur, habis ceramah balik tidur, habis ceramah balik tidur. Tak ada gangguan, tak ada siapa kacau, tak ada siapa halang. Ceramah di masjid balik, ceramah di masjid balik, tidur, makan tidur, makan tidur. Senang-senang pergi Gunung Lang naik bot. Agak-agak cuti sekolah bawa pilang kawi, naik kereta kabel. Senangnya jadi ustaz, mengajar habis balik. Adakah itu ustaz yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berdakwah, halangan sampai, ujian sampai, cabaran sampai. Kalau kita ni bercakap kita ikut Rasulullah, tak sampai cabaran, tak sampai ujian, belum lagi tuan-tuan apa yang kita cakap itu benar macam mana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia jadi pengajaran kepada kita semua. Daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Adam, bermula daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad tuan-tuan, ujian sampai kepada setiap Nabi dan Rasul. Sebab tu orang tanya saya, ustaz, apa perasaan ustaz? Tak habis-habis ujian sampai pada saya. Saya kata syukur. Maknanya saya menyampaikan macam mana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan. Saya suka. Saya suka. Sebab saya ikut apa yang Nabi dapat. Nabi dapat kecaman, Nabi dapat hinaan, Nabi dapat kutukan. Dan kita yang memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi pun dapat benda yang sama. Maknanya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada 3 benda. Tuan-tuan yang duduk dalam sehari-harian ni, dia ada 3 benda yang akan timpa kita. Pertama, dipanggil fitnah. Kedua, dipanggil teguran. Ketiga, dipanggil bala. Benda ini akan sampai pada kita. 3 benda ni yang menyusahkan, yang menyakitkan, yang menyedihkan kita akan sampai kepada kita 3 tahap ni. Dan kita tengok kita duduk di tahap yang mana. Pertama, dipanggil fitnah, ujian daripada Allah. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, Allah sebut dalam suratul Kahfi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut dalam suratul Kahfi, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dua-dua serupa ayat ni tuan-tuan, satu kum satu hum. Allah nak tengok di kalangan kamu siapa yang paling baik amalan dia. Allah test. Berapa banyak orang yang datang di sini Allah test. Dulu imam masjid, baik jadi imam, balik daripada umrah, nama dah tak ada jadi imam. Duk cari Imam Suhaimi, imam ni tak ada. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Imam Suhaimi tak ada. Merajuk Imam Suhaimi, tak datang dah semayang. Gagal. Dia tak marah pun. Nama aku tak ada. Tak apa, aku datang semayang juga. Berjaya dia. Sebab dia datang semayang kerana Allah, bukan datang semayang sebab nama dia. Allah test tuan-tuan. Orang yang baik-baik ni Allah test. Nabi Muhammad Allah test. Nabi Ayub Allah tes, Nabi Yunus Allah tes. Sebab Allah nak naikkan darjat kita. Kalau tuan-tuan di sini orang baik, Allah tes. Berapa ramai yang datang masjid, kereta kena pecah. Keluar-keluar pada masjid, pecah kereta. Habis dompet, habis IC semua hilang. Agak-agak nak datang, nak besok. Datang balik tuan-tuan. Datang haji, kata kereta kena pecah. Kereta kena pecah, aku tak kena pecah. Datang ya. Berapa ramai yang fail? Aku bakar masjid. Sebab kereta pecah tu. Geram benar ke? Orang ni gagal. Yang kedua, Allah Ta'ala teguran. Bagi teguran pada kita. Pada siapa? Orang yang kejap buat baik, kejap buat jahat. Bandingan dia macam talbiyah. Pergi umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kalaka labbaik, kalaka jahat. Ada manusia yang macam tu. Kalau dia baik, kejap-kejap dia jahat. Ni malaikat sampai naik pening dengan dia.
Duduk dalam majlis ilmu, malaikat tulis pahala menuntut ilmu. Dalam-dalam duduk dalam majlis ilmu mengumpat pula, malaikat pening duk tulis belah kiri pula, dosa mengumpat. Kejap baik, kejap jahat, kejap baik, kejap jahat. Ada orang jenis tu. Tu yang sebelum pergi semayang yang tikam nombor ekor. Tikam dulu sebab jumpa kereta aksiden depan Sunway tu je. 4651. Dia ambil nombor tu. Ada yang tulis pula tu 4651. Nikam dia tanya rambutan. Semayang asal semayang. Bila rukuk itu yang jatuh nombor. Kipas angin helikopter pula. Terbang atas sejadah Tok Imam pula nombor dia. Tok Imam nak sujud tengok air. Tapi punya, awak punya ada. Allahu Akbar. Semayang. Tikam nombor on. Orang macam ni Allah bagi teguran. Stop. Allah bagi satu musibah pada dia supaya dia insaf, taubat. Yang paling kita takut tuan-tuan yang nombor 3, nama dia azab. Bila kita bantah Allah, kita bantah Rasulullah, azab sampai pada kita. Tuan-tuan balik rumah buka surah Al-Mujadilah ayat 22. Tuan-tuan baca ayat tu pun cukup. Getar hati kita ni. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak terdapat di dalam hati orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat merasa kasih kepada orang yang membantah Allah dan Rasulnya. Siapa-siapa yang bantah Allah dan Rasulnya, kata Allah, jangan kamu sayang pada mereka. Walaupun mereka itu bapa kamu sendiri, anak kamu sendiri, mak kamu ke. Kalau mereka hina Nabi Muhammad, kutuk Nabi Muhammad, jangan kamu sayang pada mereka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan orang hina Allah Ta'ala, orang hina Rasulullah. Kita buat kawan dengan dia orang, seolah-olah Nabi ni tak ada perasaan pada kita. Buat friend dalam Facebook lagi, buat geng sebagai kawan lagi. Sedangkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 terang-terang Allah Ta'ala sebut amaran pada kita, jangan bagi muka pada orang yang benci Nabi Muhammad, kutuk Nabi Muhammad, hina Nabi Muhammad. Tapi berapa ramai tuan-tuan orang yang pertahan Nabi Muhammad pula hari ni tuan-tuan dilarang keluar. Orang yang tunjuk dan saja orang kasih sayang pada Nabi Muhammad, yang tu pula dihalang hari ni tuan-tuan. Apa nak jadi hari ni? Tak takutkah kita kepada azab daripada Allah yang menunggu kita? Kita baca di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 118, ayat 119, ayat 120 bahawa wajib menyampaikan dakwah, wajib menasihati orang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah sebut tuan-tuan, sampaikan dakwah, cegah kemungkaran, buat yang ma'ruf. Hari ini tuan-tuan benda yang ma'ruf disekat, benda yang dakwah disekat, yang mungkar dibiarkan. Halal kepada kita, balak akan sampai kepada kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jalan untuk mengikut para nabi bukanlah satu jalan yang manis. Maksud saya apa? Jalan yang dilalui oleh Nabi bukan satu jalan yang manis. Walaupun pengakhirannya adalah syurga. Dia penuh dengan duri, penuh dengan onak, dia penuh dengan cabaran. Yang kita kena ialah sabar. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu hari ini boleh rasa senang, boleh masuk syurga selagi mana Allah Ta'ala belum ujiankan kepada kamu dengan fitnah? Allah tes kita tuan-tuan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu sangka kamu dah boleh masuk syurga sedangkan kamu belum dites? Subhanallah. Sebab tu saya syukur bila orang tes. Kalau saya lulus, alhamdulillah. Yang ni kita nak. Tuan-tuan jangan seronok lapar padan muka. Kita duk sebut padan muka. Sedangkan padan muka tu bukan pada orang, pada kita balik tuan-tuan. Dengan sebab kita hari ni senang lenang hidup.
Nak jadi sahabat, nak jadi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Doa ni selalu kita baca dalam tahlil. Doa selamat kita baca, ya Allah, bangkitkanlah aku berserta dengan para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin. Nak dapat kedudukan macam nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, kena berjuang macam Rasulullah. Kalau satu sunnah Nabi pun kita tak ikut, macam mana nak bangkit, macam mana nak hidup di hari kiamat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cabaran kepada kita, tuan-tuan. Jangan ingat bila kita ni dah pakai serban, bila kita dah pakai jubah, pakai songkok hitam ni, oh aku dah Islamik dah. Belum. Allah nak test. No, makcik leha kat belakang, kat nak, kat tipah. Dulu pakai baju kebaya tahun 68. Tarik nafas ni nak pakai baju kebaya, butang tarik nafas, kempes perut, dah butang 4, lepaskan perut tu, buka pula satu-satu buka. Oh, zaman dulu handsome, cantik, seksi. 2017 bertaubat. Tudung labuk sampai ke lutut. Hebat makcik leha. Kadang-kadang tudung je labuk, baju tak pakai. Pakai batik, tudung labuk. Siram pokok, pukul 5 siram pokok. Kain batik, tudung labuk kan orang nampak. Jadi romak kata dia. Habis-habis siram pokok letih. Panas pijau, Ustaz. Oh, hangat pijau. Duduk atas tangga. Ngipah. Panas benar petang. Ya Haji Zul nak ke masjid. Berhenti Haji Zul. Apa benda pun nampak ni kata dia. Haji Zul ya. Akak-akak dulu-dulu tak tutup aurat. Sekarang bukan setakat tutup, menjadi bero wanita. Haji Zul, makcik alhamdulillah Ustaz jadi bero wanita. Oh bagus. Apa makcik buat? Makcik vacuum kapet. Makcik buat lah. Tak ada kerja apa Ustaz. Oh apa lagi buat itulah. Kelas-kelas wanita makcik handle kan. Makcik bero wanita. AJK Ustaz. Oh macam kain telepon orang perempuan, makcik buat balik rumah, basuh semua, kering-kering, datang hantar balik masjid. Macam tanda-tanda perempuan, makcik gosok basuh semua Ustaz. Apa lagi nak buatkan? Itulah kan, cari pahala Ustaz. Oh, tadarus buat, tadarus makcik buat di masjid Ustaz. Oh, makcik kan bero wanita. Oh, hebat. Duduk di rumah berzikir. Banallah, 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 lebay dolar. Punya lajunya zikir, bunyi lebay dolar. Banallah, 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 lebay dolar. Datang suami dia, kamu panggil aku ke? Bukan. Satu hari isteri dia tengah duduk zikir, subhanallah, subhanallah, suami datang. Leha, abang nak cakap sikit. Kenapa abang? Tengah duduk zikir, kenapa abang? Abang dah kahwin lain. Suami cakap, abang dah kahwin lain. Agak-agak apa yang leha buat dengan tasbih tu? Cuba tengok. Subhanallah, haram berjadah. Nampak tak? Cuba Kak Leha jawab soalan yang saya tanya ni. Tasbih tu dulu nak buat apa? Teruskan berzikir atau belasah suami? Allah test sampai hati awak. Awak kahwin dengan siapa? Abang kahwin dengan 5 pengurusi bero wanita. Sudah tuan-tuan. Isteri dia AJK, nombor 2 dia bero wanita punya pengurusi. Agak-agak dia datang tak masjid vacuum kapet? Agak-agak dia datang tak masjid bersihkan telekung? Agak-agak dia datang tak bagi kuliah lagi? Berapa ramai tak datang dah? Malah aku datang masjid, celaka kata dia. Fail. Allah akan datangkan ujian pada kita sebab Allah nak tengok setakat mana iman kita. Sebab itulah tuan-tuan jalan yang akan kita dapat bila kita ikut Rasulullah. Tapi tuan-tuan manis. Sebab Allah bagi rahmat pada kita. Walaupun berat sangat, rahmat. Hati seronok, hati lega, walaupun masyarakat benci tapi Allah sayang.